Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, terima kasih kerana bersama saya dan tajuk live hari ini adalah kenyataan rasmi saya berhubung pendirian saya, berhubung pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Jadi ini adalah penungguan. Ada yang berkata 24 tahun, tetapi saya kira ini adalah penantian mungkin bermula daripada tahun 82, iaitu tahun di mana Anwar menyertai Barisan Nasional atau khususnya UMNO. Ya. Baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia ke-10. Dan selepas ini susulan pelantikan ini, saya berharap tidak ada pihak yang akan mempersoalkan isu-isu seperti bekas banduan dilantik Perdana Menteri, ini peliwat itu dan sebagainya, kerana apabila anda melakukan demikian, anda sedang mempersoalkan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Ya. Jadi saya kira Tuanku ada sebab-sebab mengapa melantik Anwar sebagai Perdana Menteri setelah berunding dengan Raja-Raja Melayu. Jadi di sini saya nak nyatakan bahawa proses pelantikan Anwar adalah satu demonstrasi betapa pentingnya adanya institusi diraja. Ya. Bayangkan jika kita tidak ada Yang di-Pertuan Agong. Ya. Ini akan menyukarkan keadaan, khususnya apabila berlaku situasi parlimen tergantung. Malah di United Kingdom, bila berlaku situasi sebegini, atau di Canada ianya tertakluk kepada ianya kembali kepada di tangan raja dia pada masa itu, Ratu Elizabeth. Ya. So ini adalah demonstrasi betapa pentingnya ada institusi diraja di negara ini, di mana akhirnya berjaya ditubuhkan satu kerajaan biarpun parlimen tergantung. Okey, sedikit sebanyak saya nak huraikan perjuangan saya dan kenapa saya menolak UMNO dulu dan kini. Ya, saya masih menolak UMNO dulu dan kini, dan apa yang harus dilakukan supaya boleh saya pertimbangkan terima semula UMNO. Saya akan dedahkan hari ini sebab ramai yang bertanya. Okey, saya akan dedahkan hari ini. Ada sebab saya dedahkan, ada sebab saya nak dedahkan sekarang pada ketika saya membicarakan hal-hal berkait pelantikan Anwar Ibrahim. Jadi sebelum saya dedahkan mengapa saya tolak UMNO dulu dan kini dan apa yang harus dilakukan supaya saya terima balik UMNO, saya nak nyatakan sejelas-jelas mungkin apa yang mungkin sudah diketahui oleh seluruh negara, bahawa saya mendukung prinsip perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan itu tidak akan berubah sampai bila-bila, dan saya tetap akan mendukung prinsip perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas ini ke arah melakukan perjuangan-perjuangan demi agama, bangsa dan negara. Tetapi saudara-saudari, dengan berkata demikian, saya nak beritahu bahawa saya sebenarnya sayangkan UMNO. Seperti mana juga Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya percaya sayangkan UMNO, malah benda ni dilafazkan oleh Tun pada pentas di pilihan raya kecil Slim. Saya berada di sana dan perkara ini pernah disebut oleh Tun. Malangnya saya terpaksa menolak UMNO kerana UMNO sudah terlalu melarat tahap rasuah dan pelbagai masalah yang menimpa UMNO. Ianya sudah dalam keadaan melarat, penyakit yang tidak boleh diubati. Dan kini UMNO sedang dipimpin oleh seorang yang berdepan dengan kes-kes jenayah mahkamah yang enggan mengosongkan kerusinya walaupun sedang didesak untuk berbuat demikian
oleh ramai pemimpin UMNO setakat ini sudah mendesak, malah MCA, MIC, komponen Barisan Nasional sudah menandatangani undi tidak percaya terhadap Zahid Hamidi. Dan kluster mahkamah sedang mempengaruhi UMNO, mengawal UMNO. Jadi perkara ini menyebabkan saya menolak sekeras-kerasnya UMNO. Lebih-lebih lagi apabila perjuangan penyatuan ummah dahulu dijaja dan diperkotak-katikkan semata-mata kerana UMNO hanya ingin untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan, dan bercakaran kemudiannya dengan pihak yang dikatakan dia ingin berjuang bersama untuk satukan ummah, iaitu PAS. Jadi atas dasar itu saya menolak UMNO sekeras-kerasnya, dan saya hanya akan menerima kembali UMNO sekiranya pembersihan dilakukan, iaitu kluster mahkamah khususnya Zahid tidak lagi menerajui UMNO. Saya menolak gila kluster mahkamah kleptokrat. Saya menolak apa yang sedang berlaku di dalam UMNO, dan saya percaya rakyat khususnya yang beragama Islam atau Melayu Islam secara amnya di dalam pilihan raya umum ke-15 telah menunjukkan sejelas-jelas mungkin penolakan ini apabila ramai pengundi putih UMNO enggan keluar mengundi. Sebab itu walaupun peratus yang keluar mengundi tinggi, tetapi yang paling tinggi peratus keluar mengundinya adalah China dan India. Tetapi Melayu peratus yang keluar mengundi kurang kerana mereka tidak ingin mengundi. Mereka berdendam dengan UMNO tapi mereka tidak ingin mengundi. Jadi itulah hujah saya sedikit sebanyak berhubung UMNO, mengapa saya menolak UMNO dan kekal menolak UMNO, dan masyarakat Melayu Islam secara amnya menolak UMNO. Dan ini terbukti menerusi pilihan raya umum ke-15. Jadi kalau saudara-saudari tak percaya, di dalam pilihan raya umum ke-15, untuk makluman saudara-saudari, pecahan peratus undi, jadi bila kita lihat peratus yang keluar mengundi, pecahan undi dia, Pakatan Harapan walaupun menang 82 kerusi, yang sebenarnya penurunan daripada 2013, penurunan, sebab tak ada Bersatu, tak ada Tun Mahathir dan sebagainya, dia hanya berjaya mendapat 37.46% undi. Maknanya hanya 37.46% yang keluar mengundi menyokong Pakatan Harapan. Bukannya separuh, tak sampai separuh, jauh kurang dari separuh. Perikatan Nasional pula kedua tertinggi, dia dapat 30.35%. Jadi Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan hampir sama, cuma ramai Melayu tak keluar. Itu pun Perikatan Nasional masih mampu mendapat 30.35% undi, cuma Perikatan Nasional tidak ada sokongan China dan India. Dan ramai Melayu tak keluar tapi dapat bilangan itu. So itu sesuatu yang menakjubkan. Barisan Nasional hanya mendapat 22.36% undi sahaja, iaitu paling rendah dalam sejarah. Jadi anda lihat, jika anda Pakatan Harapan, dia hanya 30% lebih saja yang menyokong PH. 20% lebih saja sokong BN. Dan Perikatan Nasional yang baru dapat 30% menyokong dia. So ini menunjukkan penolakan besar-besaran dalam bentuk tsunami Melayu menentang UMNO. Cuma mereka tidak menterjemahkan kemarahan mereka terhadap UMNO ni sebagai undi kepada pihak lain. Contohnya sama ada PAS ke atau Pejuang ke atau pihak lain, so mereka yang tak nak keluar mengundi itu. Jadi seterusnya saya nak bincangkan anggaran saya terhadap kestabilan kerajaan yang bakal terbentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum saya sampai kepada benda yang ditunggu-tunggu ramai, iaitu apakah tahap penerimaan saya terhadap kerajaan yang bakal dibentuk. Itu saya akan sampai. Terlebih dahulu saya nak cerita pasal kestabilan. Jadi kita lihat sebelum pilihan raya umum ke-15, kerajaan dibentuk bersama oleh Perikatan Nasional dan Barisan Nasional menerusi langkah Sheraton. Ini adalah langkah yang telah mengganggu-gugat mandat rakyat, kerajaan mandat rakyat. Tetapi tak apa, itu dah berlaku, kemudian kerajaan baru tertubuh. Tetapi kerajaan ini saling bercakaran sehingga Zahid and Najib and gang telah bersekongkol untuk menumbangkan pula kerajaan pimpinan Muhyiddin
dan menubuhkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Kemudian sama, Zahid and Najib and gang bersekongkol untuk menekan Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen. Kononnya Barisan Nasional akan menang besar. Saudara-saudari, Barisan Nasional mencatatkan pencapaian terburuk dalam sejarah sejak penubuhannya kerana kemarahan luar biasa masyarakat Melayu Islam terhadap gabungan itu. Ini adalah fakta, ini adalah hakikat. Maknanya majoriti Melayu Islam di luar sana ni tak sokong Pakatan Harapan dan marah dengan UMNO. Ya. Jadi sekarang ni kita sudah ada satu atau bakal ada satu kerajaan yang akan ditubuhkan oleh Anwar Ibrahim. Dan kerajaan ini adalah kerajaan campuran terdiri daripada MP-MP ya, dari Pakatan Harapan khususnya dan MP-MP dari UMNO. Walaupun ada MP-MP lain mungkin dari Sabah dan Sarawak jika mereka bersama kerajaan ini. Jadi situasinya walaupun ini bukan melibatkan Perikatan Nasional tetapi situasinya adalah juga melibatkan dua puak yang selama ini bertelagah. Ya. Saudara-saudari, Pakatan Harapan masuk pilihan raya dengan janji bahawa bukan adalah tidak benar jika satu undi untuk Pakatan Harapan ialah satu undi untuk Barisan Nasional. Itu pun baru dapat 30 lebih peratus sokongan sahaja. Kini tiba-tiba kita dah nampak daripada rentetan peristiwa bahawa memang ada niat untuk kerjasama dengan kleptokrat yang ditentang Pakatan Harapan selama ini. Ya, dan ini sudah pasti akan memarahkan ramai penyokong Pakatan Harapan, walaupun ramai teruja Anwar menjadi Perdana Menteri, penyokong mereka, tetapi ramai juga akan marah. Saya amat percaya jika pilihan raya diadakan dalam contohnya sebulan dua ni, Pakatan Harapan akan jatuh teruk kerana perkara ni. Begitu juga BN, Barisan Nasional. Pengundi Melayu Islam sudah, majoritinya sudah begitu marah dengan UMNO, dan Zahid dan geng menafikan bahawa satu undi untuk PH adalah satu undi untuk dia. Tetapi kita lihat peristiwa-peristiwa yang berlaku kebelakangan ini, banyak penipuan dilakukan oleh Zahid, termasuk menipu ahli-ahli Parlimen BN. Apabila di depan majlis tertinggi BN membuat resolusi tidak akan kerjasama dengan sesiapa, tidak akan sokong sesiapa sebagai Perdana Menteri, akan kekal dalam pembangkang, tetapi tiba-tiba muncul warkah yang dialamatkan oleh Zahid kepada Agong, di mana Zahid menipu kononnya 30 MP BN menyokong Anwar Ibrahim. Ini telah memarahkan hampir semua MP BN. Ya, dan Zahid tidak pernah meminta maaf, dia terus melulu untuk jadikan Anwar Perdana Menteri. Ya. Jadi saya kira mungkin istana tahu perkara ni, mungkin tidak tahu perkara ni, tetapi saya difahamkan laporan polis sudah dibuat. Semestinya perkara ni akan memarahkan lagi pengundi Melayu Islam yang sedia marah dengan UMNO. Jadi jika pilihan raya umum diadakan 2-3 bulan dari sekarang, saya jangka PH akan jatuh, UMNO silap-silap akan separuh lagi. Ya. So, ini adalah situasi semasa di mana rakyat ramai tidak puas hati. Okey. Bagaimana DAP tiba-tiba boleh bersama kleptokrat? Bagaimana UMNO tiba-tiba boleh bersama DAP? Ya. Sebab jika UMNO kekal ingin dalam pembangkang, kerajaan minoriti masih boleh ditubuhkan. Ya, ini bukannya perkara yang tidak boleh dilaksanakan. Jadi tidak boleh guna alasan kerana tidak ingin menunjuk demi kestabilan. Ya. Dan saya tak percaya kerajaan boleh stabil. Kerana UMNO dari sejarah dia, kumpulan yang sama ini terlibat dalam banyak usaha menumbangkan kerajaan. Mandat Rakyat, Kerajaan Muhyiddin dan sebagainya. Ya. Dan lebih-lebih lagi kita dah lihat MP-MP BN tidak berpuas hati dengan Pakatan Harapan. Mereka memang sememangnya majoriti tidak ingin bersama Pakatan Harapan. Kemudian tiba-tiba mereka seolah-olah tak ada pilihan, ya, kerana Zahid melakukan penipuan. Okey. Jadi akhirnya saya tidak jangka akan berlaku kestabilan kerana orang yang tak puas hati, menteri yang tak puas hati, kita dah lihat apa yang berlaku dulu. Saya khawatir ianya mungkin berlaku kembali. Ya. Dan saya tidak akan salahkan sesiapa jika benda ni berlaku kerana it is a marriage of not convenience. It seems to be a marriage of inconvenience to a lot of MPs. Jadi, saya jangka ramai MP sekarang, ramai pemimpin UMNO sekarang sedang menunggu pemilihan parti. Ya, sebab ROS menetapkan bahawa 6 bulan selepas pilihan raya adalah tempoh akhir UMNO perlu lakukan pemilihan.
Saya harap tidak akan ada campur tangan kerana memandangkan UMNO dan ada ura-ura Zahid akan terlibat dalam kerajaan dan sebagainya. Untuk campur tangan sedemikian rupa, ROS melanjutkan lagi. Saya harap benda ni tidak akan berlaku. Dan di dalam pemilihan UMNO, saya nampak dah ramai akan ingin Zahid berundur, kedudukan Zahid dicabar. Saya menjangkakan Zahid akan kalah sekiranya dicabar dalam pemilihan Presiden Parti. Kemudian selepas itu, saya jangkakan UMNO akan cuba membina semula kedudukannya dan tidak mustahil akan berbincang sama ada dengan Perikatan Nasional atau ada 2-3 kemungkinan lain yang tidak ingin saya bicarakan di sini. Jadi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan saya khawatir tidak mungkin diwujudkan kerajaan yang stabil dan mungkin berulang lagi sama ada sesuatu mirip langkah Sheraton atau tidak mustahil akan berlaku pilihan raya umum dalam tempoh 2 tahun. Mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Saya jangka dalam 2 tahun ni akan berlaku pilihan raya umum sekali lagi. Jadi, justru saya berharap Anwar Ibrahim menubuhkan satu kabinet terdiri daripada orang-orang yang boleh membantu menjamin kestabilan negara. Saya sebelum saya sampaikan mukadimah sama ada saya sokong atau tidak kerajaan ni, saya juga ingin menyentuh satu mesej yang dibuat oleh Zaid Hamidi. Saya terbaca dalam satu portal, Zaid kata dia maafkan orang yang kritik dia. Saya tak tahu, mungkin Zaid sedang mengajukan mesej ini kepada orang yang menghina dia ke apa. Saya tak pernah menghina dia. Tetapi saya tidak fikir mesej itu diajukan kepada saya kerana saya bukan sekadar pengkritik, saya pejuang kebenaran. Dan saya hanya takut kepada Allah dan saya percaya sekiranya saya tidak terus-menerus memperjuangkan kebenaran, maka esok selepas saya nyawa dicabut dari badan saya tidak boleh menjawab apabila ditanya kenapa engkau tidak mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran menurut lunas-lunas Islam seperti yang dituntut. Jadi saya tidak fikir kemaafan itu ditujukan kepada orang seperti saya. Saya tidak perlu kemaafan Zahid kerana saya hanya perjuangkan kebenaran. Okey, sampai masa kepada soalan adakah saya sokong atau tidak sokong kerajaan yang bakal didirikan. Jadi saya sekali lagi ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikannya. Walau bagaimanapun, saya telah menyatakan dengan jelas bahawa saya menolak Zahid and kleptokrat. Saya hanya akan menyokong kerajaan atau tidak menentang kerajaan sekiranya kerajaan yang ditubuhkan tidak ada kaitan dengan Zahid and the kleptokrat. Tetapi sekiranya kerajaan ini ada kaitan dengan Zahid dan kleptokrat, atau sekiranya saya mendengar tiba-tiba ada pelantikan peguam negara dan kemudian kes Zahid dilepas dan dibebas dan sebagainya, kes dia yang berjalan, jadi saya tidak mungkin akan sokong kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Tetapi tak sokong tak bermakna saya menjadi pengkritik yang asyik menimbulkan kekacauan. Tak, saya tak pernah macam tu. Saya membuat kritikan membina dan sekiranya tidak ada benda dikritik, saya pun tidak akan kritik. Cuma saya tidak anggap Anwar adalah Perdana Menteri saya sekiranya melibatkan Zahid and the kleptokrat, itu sahaja. Okey. Dan saya berharap UMNO dapat menjenamakan semula parti itu kerana saya memang asalnya pejuang UMNO dan akan terus berjuang untuk UMNO sekiranya parti itu dibersihkan daripada kekotoran yang ada ni. Ya, saya percaya Melayu Islam ni cukup marah dengan UMNO. Memang di luar sana cukup marah. Lebih-lebih lagi apa yang telah berlaku. Dan ramai penyokong PH, ada yang teruja dengan Anwar sebagai Perdana Menteri, tapi ada yang memang garu kepala. Mengapa dengan Zahid and the kleptokrat? Ya, mengapa DAP boleh dengan Zahid and the kleptokrat? Okay, so dia dah berpecah. Bila dah berpecah, saya dah katakan, jika PRU berlaku setahun dua ni, ya, PH akan drop at least 50%. Okey. Seperkara lagi, Anwar perlu buktikan majoriti dia. Kerana sememangnya, berdasarkan maklumat yang saya ada, sememangnya Tan Sri Muhyiddin Yassin telah
menghantar 114 atau 115 akuan bersumpah ke pihak istana sokongan majoriti terhadap dia. Jadi sekarang jika didakwa Anwar ada sokongan majoriti, jadi oleh kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menghantar SD-SD ke istana, sila Anwar tunjukkan SD-SD anda, ya, sebagai bukti anda ada majoriti dan buktikan keabsahan anda. Kerana jangan lupa anda akan berdepan dengan undi bajet tak lama lagi, sebab bajet ni perlu dibentangkan semula di parlimen secepat mungkin. Dan di situ macam-macam boleh terjadi, kerana jangan lupa, ya, MP UMNO ni ramai yang keliru apa yang telah berlaku, khususnya selepas surat Zahid kepada istana, dan macam-macam boleh berlaku lagi, dan tidak mustahil tiba-tiba tidak dapat sokongan bajet yang boleh ditafsir sebagai undi tidak percaya. Jadi Anwar perlu buktikan majoriti dia. Baik, itu adalah kenyataan rasmi saya. Sekali lagi, bukan hanya saya ucap tahniah kepada Anwar Ibrahim, saya hendak seluruh rakyat Malaysia menghormati Yang di-Pertuan Agong atas keputusan yang dibuat, dan jangan sekali-kali mempersoalkan keputusan bijaksana yang di-Pertuan Agong. Hormati institut diraja, dan sekiranya hendak membuat kritikan, sentiasalah kritikan membina. Jangan sebab saya masih akan melihat sekiranya Anwar mampu membawa kestabilan. Saya fikir susah. Saya fikir amat susah. Keadaannya tidak jauh beza berbanding dengan sebelum PRU 15, maka malah saya jangkakan ianya lebih genting, dan saya tidak kira kerajaan ini akan bertahan. Tetapi we wait and see. Mana tahu ya, Anwar may pull it off. Mana tahu. Jadi kita wait and see. Ya, dan saya juga ingin ulang, saya tetap akan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad dan sedang menunggu isyarat apakah langkah Tun seterusnya. Jadi saya ambil soalan jika ada, ya. Okey. Janganlah bergaduh dalam ruang komen saya. Tetapi ada satu soalan tu yang ditanya kepada saya, adakah Melayu Islam berpecah? Sebenarnya ada satu penyatuan yang telah berlaku. Ini disebabkan tindak tanduk Zahid ni. Penyatuan ini adalah penyatuan mereka yang marah dengan Zahid ni, yang menolak UMNO dan barisan pada PRU 15 ni, tetapi masing-masing sokong lain-lain. Ada yang sokong Pejuang, ada yang sokong Bersatu, yang tidak keluar mengundi. Sekarang mereka sudah bersatu, secara tidak langsung bersatu, menentang Zahid, menentang kleptokrat. Majoriti ni besar. Jadi jika contohnya PRU diadakan bulan depan, satu tsunami besar-besaran akan berlaku untuk menendang terus UMNO atau PKR dan sebagainya. So, kejayaan yang ditempuhi ini adalah satu kejayaan yang saya kira bukannya kejayaan mandat rakyat. Sebab mandat rakyat bila dalam pilihan raya umum ke-15 kepada PH, iaitu 35% yang menyokong PH ni adalah untuk PH bentuk kerajaan dan tolak kleptokrat. Tak boleh bersekongkol dengan kleptokrat, sebab itulah janji PH, no kleptokrat. Ya, kita tidak akan bersekongkol. PH nafi, one word for PH is one word for BN, dia nafi. Jadi itulah mandat rakyat. Sebegitu juga mandat rakyat kepada BN ialah no PH, no Anwar, no DAP. Jadi bila benda ni berlaku, apa jua alasan, oh ini adalah permintaan ini adalah, apa jua alasan, ini adalah menentang mandat rakyat. Sebab itu, ya, walaupun saya mendukung prinsip perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi anda perhati, selepas PRU 15 sehinggalah hari ini, anda lihat mungkin anda keliru. Mengapa Regi hendak sangat Muhyiddin jadi Perdana Menteri? Sebab saya realistik. Dan saya lihat Muhyiddin berpegang kepada satu prinsip. Walaupun sebelum ini saya tak setuju dengan banyak benda dia buat, malah saya sampai hari ini saya katakan dia telah mengkhianati Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi saya jenis berpandang pandang ke hadapan. Saya sanggup lupakan itu dengan syarat Muhyiddin sekarang ni he keeps to his word, dan selepas pilihan raya umum ke-15 dia memang mendapat mandat daripada 30% pengundi, dan dia bertegas tidak ingin bekerjasama dengan PH. Bukannya dia derhaka, sebab dia terikat dengan mandat penyokong dia. Ya, di atas dasar itu
Saya sebenarnya ingin Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Tun tak ada kerusi. Jadi the only one left is Muhyiddin. Jadi sementara Tun memikirkan langkah seterusnya, saya hendak Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Sebab itulah saya untuk beberapa hari bertungkus lumus berjuang untuk Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Ingat, kita kena pandang ke hadapan, jangan hanya pandang ke belakang dan sentiasa mengungkit-ungkit perkara lampau yang tidak boleh membawa sebarang manfaat kepada kita. Okey. Ya. Ada kemungkinan pelantikan semula PM. No, I don't think we want to go through that. Ya, Anwar Ibrahim tak payah bimbang. Saya tidak akan hari-hari bising, oh we should not have Anwar. No. Anwar dah dipilih sebagai PM, tanya. Ya. Dan saya tidak ingin menghina Agong. No. We don't think in that direction. Oh, kita perlu pelantik semula PM. No. Jangan sekali-kali fikir in that direction because you will insult the Agong. Okay. Tetapi move forward, saya cuma ingin beri amaran bahawa saya tidak jangkakan kerajaan ini boleh lebih stabil dari dulu, malah ianya jauh kurang stabil dari dulu. Ingat ya kata-kata saya. Kamu ingat rakyat puas hati ke? Of course tak puas hati. Of course tak puas hati. PH dapat 35 lebih sahaja sokongan peratus. Perikatan dapat 30% sahaja. UMNO dapat 20 lebih peratus sahaja. Jadi ramai Melayu tidak keluar mengundi. That is a fact. Marah UMNO tetapi tidak yakin dengan pejuang. Contohnya, kalau kita pergi ceramah Tun, pejuang, saya turun padang di Titi Wangsa, di Alangkawi, kita lihat betapa mesranya rakyat dengan pejuang. Tetapi sebab pejuang is new dan dia baik dengan sendirinya, rakyat tidak yakin. Jadi pengundi yang menolak UMNO ni, dia tidak keluar mengundi. Dia pengundi putih, dia marah dengan UMNO. Tetapi jika UMNO dibersihkan, jangan kata pengundi ini akan kembali ke pangkuan UMNO. UMNO boleh meletup kembali pada PRU 16 dan saya sendiri akan janjikan sokongan padu saya kepada UMNO. Dan saya percaya jika UMNO dibersihkan, Tun sendiri akan memikirkan kemungkinan kembali ke UMNO. Ini hakikat. UMNO dah parah. Ya. Dan kita lihat apa yang Zahid buat. Sampai MP marah. Ya, MP tak nak bersama PH. Jadi fikirkanlah, adakah jaminan kerajaan boleh stabil sedangkan MP ni tak nak dengan PH? So sementara menunggu pemilihan UMNO, mereka akan setujulah. Tetapi selepas pemilihan UMNO, andai kata Zahid gugur, jadi apakah garanti UMNO barisan akan kekal bersama PH? Oh, ada orang kata sebab ada dalam janji bahawa BN dengan PH dia tidak akan bubar parlimen sehingga tamat tempoh penuh. Yes, benda tu boleh ada ke tak ada, that is not important. Tapi kalau BN memutuskan janji itu, ya, tak ada implikasi perundangan. Tak ada UMNO dibubarkan ke apa, tak ada. Okey. So saya tak fikir pilihan raya ni yang dicetuskan atas desakan Zahid membawa kestabilan. Tidak ada. Saya tidak percaya. Ya. Okey. Laskar ni just ignore. Okey. Alright. So itu sahaja kenyataan rasmi saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.